Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat petang kepada rakan, teman dan kawalan yang sudi bersama saya bersiaran di Facebook Live pada petang ini, di mana siaran kita ini akan bersiaran selama 3 jam yang sudi bersama saya, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi Finas, dan lagi sekali terima kasih juga kepada Finas kerana menyediakan dana-dana untuk industri filem kita untuk bergerak semula, di mana dana Prisma, dana pelaksana dan juga dana pemulihan dapatlah kelegaan sedikit kepada warga industri kita, yang kepada penerbit, penulis, pelakon, pengarah, tenaga kerja di belakang tabir dapat merasai sedikit daripada bantuan daripada Finas. Pada petang ini kita akan membincangkan hal industri filem dan TV, di mana pentingnya dalam industri filem kita, di mana tajuk yang saya akan ambil pada hari ini adalah pengurusan produksi dan juga cabaran semasa pandemik dan juga selepas pandemik ini. Dan saya juga tidak keseorangan pada hari ini. Saya juga mempunyai 2 tetamu saya yang akan dan tajuk pada petang ini adalah pengurusan produksi dan juga cabaran. Kenapa saya memilih tajuk ini? Bagi saya, pengurusan produksi ini amat penting. Sekira kita gagal untuk menanganinya, makna pincanglah sebuah produksi. Kita dalam produksi memang kita akan bermula dengan pengurusan sebelum kita memilih tenaga kerja yang lain dan juga pengarah dan pelakon, supaya kita dapat melancarkan sebuah produksi pengurusan. Dan saya juga melihat dalam situasi semasa ini banyak kerosakan yang berlaku semasa menjalankan sebuah produksi, sama ada daripada pihak penerbit ataupun pihak tenaga kerja di belakang tabir, sehingga kegagalan itu berlaku dan juga kerosakan kepada proses penerbitan sebuah filem. Sebelum kita teruskan, kita lihat review dulu dan kembali selepas ini bersama saya. Dan selamat kembali bersama saya untuk kali ini. Kenapa saya memilih tajuk ini? Kerana saya melihat pada kepentingan besar di dalam pengurusan, dari perancangan, pelaksanaan, masalah yang dihadapi. Cabaran adalah perkara pokok dalam menjayakan sebuah penerbitan filem ataupun drama TV. Okey, tetamu kita sudah pun berada di depan saya. Sebuah penerbitan TV saya akan kenalkan. Ini orang-orang hebat. Salah seorang panel kita memang orang lama, hebat perjalanan dia hingga sekarang. Saya rasa memegang jawatan profesor di sebuah universiti di Malaysia dalam bidang kreatif. Saya mengucapkan selamat datang kepada Dr. Mahathir J. Murad. Terima kasih kerana bersama kami pada petang ini, boleh kita supaya kita boleh berkongsi pengalaman doktor dan juga dari segi pengalaman semasa dalam industri dan juga akademik. Dan jemputan saya kedua adalah Syekh Muhammad Kalam, Syekh Salim, di mana nama manja dalam industri ataupun nama layarnya kita panggil Kalam. Dia juga seorang penerbit filem, line producer, pengarah dan juga penyanyi. Nanti kita akan share juga pengalaman. Dalam masa yang sama, sahabat-sahabat saya di luar sana jangan lupa like and share, dan kita mungkin dapat berkongsi
pengalaman pada dua figura ini. InsyaAllah saya mengucapkan selamat datang kepada Dr. Mahdi Jemuran. Kalau boleh Doktor boleh saya cerita sikit pelibatan doktor daripada mula sehingga sekarang. Silakan Doktor Mahdi Jemuran. Kalau boleh Doktor boleh pertama kali saya cerita sikit lah kepada pelibatan doktor kerana saya untuk turut sama dalam program ini. Saya rasa ada yang boleh kita membuatkan kongsikan untuk kebaikan industri khususnya dan negara. Secara ringkasnya latar belakang saya boleh dikatakan sama juga dengan kawan yang lain, masih mempunyai laluan kehidupan dan negara yang kita raih sepanjang perjalanan sejak lahir. Diri saya dalam bidang yang berkaitan dengan creative content, saya memulai peranan saya sebagai bekerja saya pertama sebagai wartawan dalam kumpulan Free Time. Kemudian saya beralih tugas menjadi professional photographer, full-time photographer di Kementerian Pendidikan. Kemudian saya menjadi film cameraman atau cinematographer bermula di TV Pendidikan. Apabila TV Pendidikan mula dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, saya menjadi cameraman dan cinematographer. Bagusnya TV Pendidikan ini orang tak ramai, jadi saya membuat hampir semua kerja berkaitan dengan filem ini dari segi 16:16 camera work, dalam format negatif dan juga positif film, sehinggalah kepada filming dipanggil single frame filming dan animation kemudian. Jadi sebab orang tak ramai, kita adalah orang awal, jadi kita buat semua kerja dari itu sampailah kepada keputusan dan sebagainya. Saya buat keputusan fotografi dan sinematografi sebagai bekalan sebelum menjadi independent filmmaker. Menjadi independent filmmaker, saya membuat adalah kerja-kerja untuk survivor, cameraman, beberapa komersial, dokumentari, dan juga saya membuat 3 yang saya kebetulan terbabit. Kemudian saya dapat dokumentari dan juga jabatan commissioning dan produksi Astro yang pertama. Kalau ini dipanggil Senior Vice President untuk Astro lah. Saya kerja 3 tahun di Astro dan produksi Astro yang pertama. Kalau ini dipanggil dan saya jadi pensara di wilayah, pensara di UiTM, UIA, dan sekarang ini kebetulan saya diminta untuk membangunkan program di sebuah universiti. Saya dilantik dari Profesor Communication and Technology, nama dia, di International University of Malaya Wales hari inilah. Jadi adalah ini semua yang dapat saya raih dan alami, sedikit sebanyak dapatlah membuka sudut pandang saya, perspektif saya, digandingkan dengan pengalaman dalam industri dan kawan dalam industri dengan berbagai bentuk produksi kecil besar dalam negara ini. Saya dapat sedikit sebanyak kebaikan yang saya kongsikan. Saya rasa itu sahaja yang dalam negara ini boleh saya kongsikan lah. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Itu pada sahabat-sahabat yang berada di luar sana, nama susuk tubuh yang ada di depan kita ni adalah orang yang berpengalaman luas dalam industri kita, di mana kita dapat berkongsi dengan Dr. Mahdi Jemuran sebentar lagi berkenaan dengan industri. Dan jemputan tetamu kedua adalah Syekh Kalam kita, ataupun nama manja kita panggil Kalam sajalah. Mungkin boleh beri share dengan kita bermulanya
kalam di dalam industri kalam sajalah. Terima kasih. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dulu banyak-banyak kepada Tuan K kerana menjemput saya hari ini, dan kepada tim production terima kasih banyak-banyak. Pertama sekali saya sebenarnya rasa kecil bila dapat digandingkan dengan profesor kat sini. Saya kira masih pucuk, kalau pokok tu masih pucuk lagi. Untuk pengalaman tu tak adalah banyak mana, tapi bolehlah kita kongsi-kongsi sikit. Saya asalnya bermula dari bidang nyanyian. Saya terlibat dengan production seni suara selama 3 tahun dengan NSR. Sempat menerbitkan 2 buah album, tapi semasa zaman tu kita pun sedar terlalu banyak cetak rompak. Jadi saya fikir kalau saya bekerjasama dengan cetak rompak menghasilkan karya seni suara saya, dan saya tak ada ambil apa-apa action, umpama macam saya bersubahat dengan tim cetak rompak juga. Jadi kat situ buatkan saya tak nak lagi terlibat. Jadi sekurang-kurangnya dengan pengunduran saya tu, kuranglah sikit peluang orang yang suka cetak rompak buat album. Jadi itu peringkat awal. Jadi selepas tu saya menjinakkan diri dalam bidang production bila saya berkahwin dengan isteri saya, Liza Ismail. Dia pun terlibat dalam production orang filem. Jadi di situ datang minat saya untuk terlibat dalam belakang tabir. Peringkat awal dia cuma panggil saya sebagai pelakon, tapi bila duduk dengan dia, tengok interest dekat belakang tabir ni, hati saya terpanggil. Jadi saya mula mengorak langkah mencari peluang dan juga ilmu dari bengkel-bengkel yang disediakan oleh Finas. Saya pernah belajar di bawah syarahan Abang Ahmad Ibrahim, Mak London sekarang. Saya pernah bekerjasama dengan beberapa pengarah-pengarah yang kira disenaraikan sebagai pengarah yang diiktiraf besar namanya dalam industri, untuk certain area pengarahan mereka. Contoh dari bidang dokumentari, saya banyak belajar dengan Abang Azhar Yunus. Drama, saya banyak belajar dengan Liza Ismail, isteri saya juga sendiri. Filem, lebih pada Abang Mak London lah yang banyak mendidik. Selepas tu saya mula memberanikan diri mengarahkan produk-produk saya sendiri. Saya challenge diri saya, kalau kata saya boleh terus relevan dalam industri di belakang tabir dengan teknologi-teknologi yang disediakan kebelakangan ni. Sebab peringkat awal saya terlibat dalam industri, saya kenal kamera beta yang orang pikul besar dekat bahu, tapi sampai hari ini kita dah boleh jumpa di SLR. Jadi pada saya, pengalaman saya dalam industri ni, dia ada satu evolusi daripada satu equipment yang lama kepada equipment yang baru. Jadi untuk duduk sama taraf, duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang-orang baru dan orang-orang lama, saya nampak teknologi ni harus dikejar dan dipahami oleh semua orang industri sini. Sebab tu saya rasa saya masih terus duduk dalam industri. Sekurang-kurangnya ada adik-adik kat luar sana yang tak berapa mahir, boleh saya ajar daripada platform yang dikira sahih dalam industri kita. Itulah pengalaman saya. Sekurang-kurangnya ada adik-adik kat luar sana. Okey, itu sedikit daripada dua panel kita. Kira sahih dalam industri. Kalau tak salah saya, Cik Kalam kita ni pun dia ada memegang satu jawatan di dalam persatuan, kalau tak salah Timbalan Presiden, Persatuan Profima. Okey, sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan yang ada, mungkin soalan yang pertama selepas ini, mungkin kita tujukan kepada Dr. Mahdi Murad. Sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan yang ada. Okey, kembali lagi petang bersama KMN. Okey, ini kita ada soalan untuk Dr. Mahdi ya. Tajuk kita hari ini adalah tajuk pengurusan produksi dan cabaran masa depan semasa pandemik dan juga selepas semasa pandemik.
Jadi saya ingin mentanyakan soalan kepada doktor. Kenapa pengurusan sangat penting dalam sebuah produksi, Dok? Jadi saya ingin mentanyakan soalan kepada doktor. Kenapa pengurusan sangat penting dalam sebuah produksi, Dok? Selamatnya sebuah negara bergerak program, agenda dan sebagainya bergantung kepada keupayaan sesuatu pihak untuk menjayakan matlamat organisasi pada program, agenda. Pada itu pengurusan bisa disebut tentang keupayaan industri kandungan kreatif, khususnya industri film misalnya. Pengurusan adalah perkara utama yang mesti dititik beratkan. Soalannya ialah sejauh mana mereka yang mengalas tugas-tugas pengurusan ini mempunyai pemahaman, kecekapan dan juga ilmu pengetahuan yang cukup. Soalannya ialah sejauh mana semuanya berjalan licin, lancar dan menepati objektif. Ini adalah isu besar yang bukan sahaja berlaku pada ketika kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19 misalnya, tetapi juga dalam kehidupan kita seharian, dalam kita menggerakkan apa saja agenda atau perjuangan atau cita-cita kita untuk menjayakan sesuatu objektif. Cabarannya ialah sejauh mana kita mempunyai bekal yang cukup, mempunyai pemahaman yang luas dari segi keperluan serta tujuan bagi kita menjayakan semua yang ingin kita capai. Apatah lagi kalau kita adalah golongan pemimpin sebuah organisasi misalnya. Contohnya, bagi contohlah dalam bidang perfilman lalu disebut penerbit sebagai pihak yang berada di atas sekali. Sebagai contohlah, kita punya sedikit persoalan berdasarkan pada pemerhatian saya yang pada saya masalah pertama industri yang di Malaysia adalah masalah penerbit, soalan yang tidak mempunyai cukup bekalan sebagai pengendali masalah kepada pengurusan dalam bidang perfilman. Tidak masalah. The first issue of the Malaysian film having the problem of producers who are not well understand or understood of the area of responsibility in terms of management. Masalah. Sebab orang boleh menjadi penerbit bila mereka ada syarikat. Sedangkan penerbit adalah satu profession. Jawatan penerbit adalah satu jawatan, adalah satu tugasan. Sama juga seperti seorang pengarah film profesor saudara. Kalau kita memiliki syarikat, kita tidak semestinya menjadi penerbit. Kita adalah pemilik syarikat yang mengumpulkan dana dan sebagainya. Tapi dari segi pengurusan sebuah organisasi atau sebuah produksi yang berkaitan dengan bidang perfilman, yang mengepalainya adalah golongan penerbit. Penerbit adalah satu jawatan pengurusan. Dia tidak semestinya memiliki syarikat. Sama juga dengan pengarah film. Penerbit pengarah, kepala kepada pengurusan sebuah produksi adalah penerbit. Penerbit mesti dilatih. But I don't see any plan or anything that happened in the past. There was no plan or scheme of training for professional film producer. But I don't see any plan. There was none. Tak ada. Yang ada adalah kalangan pemilik syarikat yang menjadi penerbit. Maka ada ruang kosong di sana. Dan sekiranya kita nak gunakan ini boleh, bukan tak boleh. Yang menjadi penerbit. Ya. Tetapi kita harus bekalkan seseorang yang tak menjadi penerbit yang masuk ke lapangan. Dan sekiranya kita nak walaupun dia pemilik syarikat, itu tidak salah. Ya. Tapi kita harus bekalkan seseorang yang tak menjadi. Tapi yang baiknya adalah kita mesti ada satu skill latihan penerbit. Walaupun dia pemilik syarikat, penerbit tahu setiap ciri-ciri tanggungjawabnya.
kepada semua sektor, kepada semua elemen, kepada semua aspek, kepada semua bidang, termasuklah pemasaran, termasuklah strategi memilih apa ni keperluan, bagaimana dia hendak mengolah bajet sebagai komponen penting untuk akhirnya dia dapat melahirkan sesuatu yang kompetitif di pasaran. Sebab dia berada di depan, yang lain ikut. Kalau industri kita hari ini dikatakan sakit, untuk akhirnya dia dapat melahirkan kerana job tak ada, job tak ada. Sebab dia adalah sebahagian daripada kesan kelemahan kalangan penerbit kerana dalam mengorganisasikan pekerjaan. Salah satu adalah kesannya berentetan berpandangan. Saya bukan mengkritik, tapi saya nak berkongsikan pandangan. Kalau kita boleh teliti benda ini. Yang keduanya dari segi pengurusan yang membabitkan tenaga produksi, tenaga yang terlibat di dalam belakang kamera ataupun dalam produksi. Yang keduanya dari segi semua ini ada bidang tugas masing-masing. Kita harus tahu job scope kita. Kalau kita pengarah, job scope kita itu apa? Fokusnya biar jelas. Ini ada bidang tugas. Kalau kita production manager, scope-nya apa? Kita harus tahu job scope. Lepas scope dia ada SOP. Kalau kita pengarah, SOP ini perkataan yang sangat popular sekarang ini. Tapi ramai orang tidak memahami. SOP itu adalah kaedah melaksanakan. Lepas scope dia kita kemaskan yang ini. Kemaskan yang ini, saya rasa kalau kita boleh baiki keadaan ini, kita majukan apatah lagi dalam keadaan di mana sabaran penyakit yang di luar daripada jangkaan ini terjadi dan nampaknya berpanjangan. Kita terpaksa melihat semula dan menambah baiki diri kita. Bukan saja kita nak bantuan daripada kerajaan ataupun daripada pihak lain. Orang industri mesti organize diri dia. Maknanya dari kalangan penerbit sehinggalah kalangan pelakon dan sebagainya, semuanya perlu mematuhi job scope dan SOP, standard operating procedure, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Standard operating standard operating procedure atau prosedur operasi standar melaksanakan tugas satu persatu. Semua ini harus diobserve dengan jelas. Dan jangan kita criss cross. Industri kita ni masalah dia begini. Kita banyak kerja yang criss cross. Banyak orang yang job scope dia A, kadang-kadang dia criss cross, dia beri kepada B dan C. Atau orang C tiba-tiba dia criss cross pergi buat kerja orang yang A dan B. Dan ini dibenarkan oleh production manager ataupun yang tidak begitu faham. Sekiranya ini berlaku, kita rugi dari segi dan ini untuk menjayakan matlamat, bukan saja nak menggerakkan dari segi schedule rutin, tetapi juga menentukan objektif pertama sebuah produksi itu dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin supaya akhirnya produk kita itu lahir sebagai sesuatu yang mencerminkan standard keupayaan kita menyampaikan sebaik mungkin mutu kehidupan yang ada pada lahir. Jadi dengan sebab itu saya rasa saya menyarankan supaya semua kita melihat semula job scope dan juga SOP tadi. Job scope ni pada saya penting sebagai induk dia. Tetapi kerana negara kita ni produksi dia ada produksi kecil, small scale production, dan ada produksi yang barangkali dianggap besar kan. Jadi setengah production tu kadang-kadang ada 5 orang saja. Kerana tim production dia. Pada setengah production yang lain pula dia ada 50 orang. Sebagai contoh. Maka job scope dan juga SOP grouping tadi, saya rasa kalau kita boleh baik, kalau kita boleh ubah suai, terutama dalam kita menghadapi cabaran pandemik grouping tadi, saya rasa kita boleh
dapat pergi dekat kepada persoalan hendak menggunakan apakah yang dikatakan sebagai kelancaran sesuatu urus tadbir dalam bidang produksi dan perniagaan filman. Dan kita sekarang ni tak mahu hanya mendengar segala rentetan kepayahan sahaja daripada kalangan pengamal, kan? Tapi kita juga nak melahirkan sesuatu yang dalam keadaan yang baru ini, kita mesti juga menunjukkan kelebihan-kelebihan kita yang selama ini kita kata kita adalah karyawan, kita kata kita adalah profesional industri, kan? Jadi kita ambil kesempatan pada ruang yang ada ini untuk kita jangan tertinggal, kan? Jadi bottom line dia adalah pengurusan organisasi, pengurusan diri dan juga pengurusan di lapangan. Pengurusan lapangan ini penting, kan? Sebagai contoh, katakanlah kita pergi selalu kadang-kadang dalam production ini orang yalah, kadang-kadang kita tim production kita ni geng-geng yang sama, kita assume semuanya okey saja, kan? Maksudnya begini, seorang kru atau state hand dia boleh bersembang melayan artis pemilihan, very wrong, banyak berlaku, contohnya. Atau seorang assistant director pergi jumpa producer bersembang panjang, that is very wrong. Kan? Apa yang berlaku yang lepas-lepas ada macam tu, assistant producer dia pergi sembang dengan assistant director, sembang dengan producer, dan akhirnya the next two job dia jadi director kepada filem tersebut. Maksud criss cross yang tak produktif yang kita harus elakkan, sebab kita nak kejar strive for the betterment of the product, at the same time kita meet the deadline dan maintain quality yang kita mahu. Jadi maknanya kebergantungan kepada sistem pengurusan yang intact mesti di-apply oleh penerbit dan juga production manager ke apa tadi, supaya fokus tidak lari walau sedikit pun. Okey, doktor. Maksudnya saya ingat macam apa yang doktor terang tadi, saya kata seorang penerbit filem ataupun perniagaan yang lain yang orang kata memihak kepada pengurusan, kita memerlukan seorang penerbit ini yang berilmu. Maksud begitu, kan? Kita perlu mungkin dalam industri filem kita perlu mewujudkan satu bengkel workshop untuk penerbit. Saya rasa mungkin ini mungkin belum ada lagi. InsyaAllah kita akan cuba bagi cadangan ini kepada Finas. Mungkin Finas boleh membantu ini, sebab saya setuju dengan doktor bermakna kita banyak sebab penerbit-penerbit kita ni banyak yang datang daripada lapangan lain sebelum dia terlibat di dalam industri filem. Jadi mungkin pendedahan pertama kita perlu adakan sekurang-kurangnya bengkel workshop yang untuk penerbit, untuk dia memahami perjalanan industri filem tersebut. Jadi saja nak tanya satu soalan kepada doktor, adakah ilmu itu penting untuk seorang penerbit di dalam industri filem? Ya, bila kita sebut ilmu di sini, ilmu pengurusan filem. Kalau di universiti ada satu subjek, dia kata film management course, kan? Dalam film management ini ada aspek yang diajar. Ada fakulti bisnes di sesuatu universiti, contoh tempat saya pun ada, mengajar tentang film management. Film management ni pertama kita akan mengajar dia tentang industri keseluruhannya, definisi industri pada keseluruhannya, apa dia, kan? Jadi maknanya semua industri filem ni keseluruhannya, dari segi penerbitannya, dari segi edarannya, dari segi publicity-nya, dari segi promosinya, semuanya ini diajarkan. Kemudian kita mengkaji filem-filem sebagai case study, filem-filem yang berjaya dari segi market, dari segi festival, dari segi
apresiasinya gimana, termasuk dari negara-negara yang besar. Dan kita membuat kajian terhadap apa semua benda ni. Postmortem. Daripada sana barulah kita pergi menjurus kepada filem tempatan. Kajian terhadap market trend filem tempatan. Apa yang dikatakan market trend? Apa yang dikatakan impact sinema kepada benda. Ini semua penerbit kena ada di perangkat awal. Sebab dengan adanya benda ini mereka tahu, dan kita negara mengharapkan penerbit untuk membawa filem Malaysia ke persada dunia. Ya. Bukan pengarah membawa individu diri sendiri. Kalau pengarah ada sebuah filem, mereka membawa satu filem sebagai produk karya dia, itu satu laluan. Tetapi sebagai sebuah industri, ada penerbit yang mesti membawa filem tersebut ke dalam industri di persada dunia. Kalau ini tidak ada, kita tak. Maksudnya doktor menampak dari segi gagalnya seorang penerbit itu dari segi marketing dan juga kontak ataupun hubungan. Begitu. Semua benda harus dipahami. Kalau kita orang yang terbaik yang mengenal industri, kita boleh meletakkan diri kita, sasaran kita, gerakan kita, strategi perniagaan kita. Barangkali kita nak cari partner. Kalau kita tak boleh masuk Amerika contohnya, kalau kita tak boleh masuk pasaran Cina contohnya, kita perlu berkolaborasi dengan penerbit Cina. Itu salah satu daripada contohnya, kan. Kita menggunakan tiket itu. Begitu juga di India dan juga di Iran atau di Perancis atau di Jerman atau di England atau di Amerika. Kita tak boleh masuk sebab kita ada kekangan dari segi professional membership dan sebagainya. Tetapi kita barangkali boleh masuk melalui pintu-pintu tertentu secara partnership. Dan untuk menjadi partnership yang baik, orang nak untung. Kan, kita tawarkan lokasi dan fasiliti contohnya. Dan mereka gunakan. Apatah lagi dunia barat sekarang sedang mencari lokasi dan persoalan baru dalam penceritaan filem. Cerita-cerita yang sudah terbiasa di barat sudah tidak begitu memikat lagi. Yang terpikat sekarang ialah cerita-cerita yang lahir daripada latar belakang dunia baru. Dunia yang belum pernah dikenal barat. Jadi kalau kita berkolaborasi, barangkali idea kita, fasiliti kita, tenaga kita, sumber kita, boleh kita gunakan, kita tawarkan kepada pihak-pihak pelabur daripada barat untuk berkolaborasi. Itu contoh. Dan kita hanya boleh lakukan ini kalau kita tahu. Yang saya katakan ilmu pengetahuan tadi itu, inilah ilmu dia. Bukan ilmu how to make movie. Kan? How to make movie itu pun boleh dipelajari juga. Tetapi matlamat kita, we are talking about industri lah. Kita hendak membangun industri filem Malaysia. Dengan sebab itu, kita perlu menggerakkan satu pasukan. Dan pasukan yang paling penting di garisan hadapan adalah golongan penerbit yang mesti membuat engagement dengan rantau Asia Tenggara, rantau Asia, rantau Barat dan rantau di sebelah Pasifik contohnya. Kan? Memperluaskan dia. Jadi kita bergantung kepada dia. Industri ini akan berkembang kalau mereka semua ini produktif. Kalau mereka semua ini iktiraf, kalau mereka semua ini berjaya menyampaikan sesuatu yang efektif kepada dunia melalui partnership tadi. Itu contohlah. Kan? Jadi ini tidak boleh dilakukan orang pandai mana pun selagi mereka tidak masuk kelas atau belajar atau berkursus. Ya kan? Ini bukan soal pandai tidak. Ini soal kita hendak menceburi sesuatu bidang. Kita perlu mendalami aspek-aspek utama, penting bidang tersebut. Kan? Kita tak boleh berlenggang saja masuk. Oh, aku ada sebuah syarikat apa namanya makeup apa syarikat apa ni? Syarikat kecantikan. Untung berjuta-juta lalu nak masuk invest dalam industri perfilman. Lalu apabila filem awak tiba-tiba diparat oleh orang lain tayang sana sini, awak terkejut sebab awak tak tahu menguruskan filem awak tadi, contohnya lah. Kan, itu misalnya. Jadi awak tidak menyumbang sebenarnya. You are not contributing toward the development of the local industry because you enter secara berlenggang ke dalam industri tanpa mengetahui. Kamu hanya membuat filem kerana percaya kepada orang yang datang dengan idea filem tadi. Kamu akan turut menyumbang kepada usaha
menggali kubur untuk semua orang. Okey, kita lontarkan soalan yang kedua ni, kita pergi kepada Kalam. Apakah yang ditafsirkan sebagai pengurusan produksi yang gagal? Sudut dari segi pengalaman Kalam. Kegagalan satu production bila kepala dia tak pandai nak bawa orang yang di bawahnya. Macam umpama macam kita sembahyang lah, imam kalau salah, yang makmum semuanya tak boleh disahkan lah amal ibadat dia. Jadi penting dalam pengurusan ni. Tapi saya perlu bercakap atas dua platform sebelum dan selepas pandemik ni lah, which is benda ni berlaku dalam pengalaman sepanjang saya terlibat dalam industri. Kalau dulu kita terlibat dalam satu-satu production, kita ni dijaga dari segi kontrak hitam putih kita dengan satu-satu production. Dari segi pembayaran kita, kalau ada kontrak tu maksudnya penerbit suka tak suka, dia kena akur dengan apa yang tertulis dalam kontrak. Tapi di hari mendatang, kebelakangan ni, perkara ni diperlekehkan. Jadi macam mana industri kita nak berkembang kalau perkara asas berkenaan kontrak pun diperlekehkan? Jadi dalam kontrak tu semuanya biasanya akan diberitahu apa tugas dan tanggungjawab setiap pekerja-pekerja dalam production. Dan tanggungjawab tu sebenarnya berbeza. Sebab kita ada yang above the line dan below the line punya jawatan. Yang above the line ni dia lebih pada professional punya jawatan yang punya network besar, sponsor besar, maksudnya daripada start production manager sampai ke atas lah director. Yang di bawah pula adalah kaki-kaki kawan-kawan pekerja warga seni yang banyak tidak diberitahu tentang keperluan dan kepentingan diorang dalam industri. Kat sini saya nak beri satu contoh. Ada seorang kawan bermula dalam industri sebagai seorang props master saja. Tapi di akhirnya selepas 7 tahun saya jumpa dia adalah seorang penerbit. Tapi penerbitan dia tu berasaskan dengan pengalaman dia sendirilah sebagai seorang props master. Jadi pemikiran tentang kebolehpasaran keluar, ini semua tak ada dalam dia punya kamus diri. Jadi kat sini yang tadi saya setuju dengan pandangan profesor tadi, semua tempat dalam jawatan production ni perlu ada ilmu, baru kita boleh komit. Dan perkataan besar yang paling perlu seorang warga seni tanam adalah komitmen dia pada satu-satu production. Bukan cuma warga seni yang membuatnya, warga seni yang menyebarluaskan filem ni pun perlukan komitmen. Yang berada di atas pucuk pimpinan memberikan laluan-laluan hebat untuk produk ni pergi keluar pun perlu komit. Sekarang yang masalah dia, komitmen tu zero. Baik dari segi penerbit, pengarah, pekerja dan dalam badan-badan yang penting dalam industri kita. Contoh, satu-satu jawatan tu orang tu pegang, dia ada nampak vision ke mana hala tuju industri kita dalam 5 ke 10 tahun daripada sekarang. Tapi jawatan yang dipegang cuma contoh hanya 2 tahun. Lepas tu dia terpaksa ganti dengan orang lain yang membawa jalan yang baru pula. Jadi jalan yang lama tu biasanya ditinggalkan, terpaksa buat jalan yang baru dengan dana yang baru. Jadi sampai bila-bila benda yang sama akan berulang dalam industri kita. Dia takkan pergi lebih ke depan. Komitmen dari segi pekerja-pekerja juga. Maksudnya pekerja filem dia tak boleh berada di takut lama. Cuma nampak kepala agung, cash, sanggup untuk sign voucher. Komitmen dia pada production atas nama voucher. Besok dia cabut keluar daripada production tu, tak ada siapa boleh kejar dia atas dia punya tanggungjawab. Sebab kita tak praktiskan lagi dah tentang keperluan kontrak pada setiap pekerja. Jadi komitmen dia orang tak ada di situ. Jadi bila-bila masa dia orang nak bersihkan tempat dia, lari keluar daripada production, tak ada siapa boleh kejar. Dan komitmen producer kepada pekerja pun perlu. Contoh, macam tadi saya cakap, istilah kontrak ni dah tak berlaku dalam industri kita. Jadi bila seorang pekerja tu ditawarkan untuk bekerja, tapi last minute tempat dia tu digantikan oleh pengarah atau pekerja lain,
pekerja yang sedia ada ditawarkan lama ni ditinggalkan begitu saja. Sebab kontrak tak ada, letter offer tak ada. Jadi macam mana kita nak cerita pengurusan, cabaran ke arah masa depan tahun 2020, 30, tapi benda asas ni masih kita permainkan. You panggil orang untuk bekerja, tapi tanggungjawab tentang kebajikan, tentang memang dia akan terima payment dia bila habis kerja, atau sakit demam dia orang ambil peduli, atau bila dia sakit keluarga dia adalah produser ambil peduli juga. Perkara ni semua tak ada sebab dalam kontrak tak ada, sebab kontrak pun tak sign. Jadi untuk masa depan ni saya rasa pihak pengurusan atau pihak penerbitan macam tadi Profesor cakap perlu dididik, yang mana ini adalah perkara asas tapi penting untuk industri kita. Kita nampak produk filem producer boleh dijual satu dunia, apakah kelebihan yang diterima oleh orang yang komit dalam drama ni bila you dapat keuntungan yang dikumpul dari satu dunia punya penyiaran? Tak ada janji-janji tu sebab kita tak ada kontrak yang boleh kata kita boleh dapat hak tu. Jadi macam mana orang nak komit 100% dengan you punya produk sedangkan you tak komit kepada orang yang nak memberikan kerjasama dalam produk you? Kita selalu bercerita tentang produk kita boleh dipasarkan di luar, tapi jalan untuk memasarkan tu kita masih merangkak mencari. Dan kalau ada orang yang boleh mengusahakan perkara tu secara sendiri, biasanya orang tu tidak digalakkan untuk teruskan. Dia mungkin akan di stop di tengah jalan atau pendapat dia tak diguna pakai langsung. Ada kawan-kawan saya yang aktif pergi ke luar negara, pergi ke festival, tengok cabaran dan apa peluang-peluang lain yang boleh dibawa ke negara kita. Tapi bila disuarakan pendapat ni ke certain badan, diorang tolak mentah-mentah. Jadi maksudnya inisiatif tu ada daripada warga seni untuk nak memajukan industri atau nampak produk kita boleh pergi lebih jauh. Tapi kita biasanya disekat oleh certain kuasa yang ada di antara kita. Sebab tu tadi saya pun ada terfikir bila kita cakap, oh kalau producer boleh bawa keluar produk dia, saya tak nampak lagi. Belum nampak. Tapi kalau secara individu pergi buat market dia di luar, diorang berjaya. Ada berjaya. Even indie group kan? Indie group contoh, baru-baru ni saya dapat satu statement, ada 2 pelakon yang terlibat dengan Hollywood. Tapi bila saya tanya adakah you terlibat dengan Persatuan Malaysia yang membawa you pergi ke sana? Tak ada, inisiatif sendiri. Jadi lagi satu contoh, ada satu pengarah daripada Sarawak tak silap saya yang mengarahkan satu filem Hollywood yang besar bajet dia. Kalau saya tanya dia, adakah you daripada Persatuan Malaysia ni ke? Tak juga, dia pergi atas kapasiti sendiri. Jadi kat sini saya nampak industri kita perlu berubah untuk lebih terbuka dengan pandangan-pandangan warga seni sendiri untuk meneraju industri ini. Bukan cuma kata-kata tu datang daripada benak mereka yang dibincangkan dalam lembaga-lembaga certain lembaga dan terus harus diikut. Patut pergi ke bawah, dapatkan info yang sepatutnya dan berikan kerjasama kepada yang ada idea di bawah ni. Supaya orang yang bawah ni boleh bekerja rapatlah dengan idea memasarkan produk kita dengan lebih efisien di luar. Itu yang sepatut diubah sekarang. Bukan ubah pun, sebenarnya kita ikut cara yang lama pun. Cuma dibuat penambahbaikan untuk diteruskan. Sebab hari ni pun kita pun faham ada penerbit yang zero knowledge dalam industri kita. Tak tahu langsung apa, dia tahu keluar duit untuk modal. Untung dia dah tahu berapa, margin dia dah tahu. Tapi modal ni kalau overboard ataupun overspend, itu dah tak nak dipertanggungjawabkan. Pandai-pandailah siapa yang dia bagi tanggungjawab untuk handle ni, tambahlah duit kau sendiri. Aku tahu at the end of the day margin aku ini aku nak terima. Ini kita dah tak perlu kot orang-orang yang macam ni. Kita perlu seorang penerbit yang dia tahu kebajikan ni harus dijaga, macam mana ada tuju, berapa kos sebenarnya skrip yang dia diamanahkan untuk dia produce ni, berapa keperluan skrip ni punya bajet. Baru dia bercerita tentang macam mana dia nak market benda ni. Jadi baik dari segi pekerja, pengarah, penerbit yang tak ada ilmu ni, I think kita dah tak perlu you dalam industri. This is the time kita boleh cuba ubah. Biarlah orang warga seni sendiri menerbit, dan kalau berpendidikan dia juga mengarah, sebab warga seni saja yang tahu dia punya capacity platform dia ni.
Okey, kalau kita bercakap begitu, yang kita kata okey, penerbit yang orang kata apa, dia tahu keluar modal dan dia tahu dia nak buat acuan dia begini saja. Kalau bawah hulu belimbing, dia keluar bawah hulu belimbing. Dia tak ada, maksudnya dia tanpa memikirkan dari segi kualiti standard. Tapi kalau kita bercakap kata okey, penerbit begini tak perlu berada dalam industri, siapa yang akan jadi penerbit? Adakah apa nama orang industri sendiri mampu untuk menjadi penerbit? Maksudnya dari mana dana yang akan datang? Sebab apa sekarang pun kita tengok dalam industri kita banyak penerbit itu adalah memang akhir-akhir inilah kebanyakannya daripada luar. Maksudnya dia daripada tokoh korporat dan juga perniagaan lain, perniagaan kosmetik standard terlibat dalam industri filem. Sebab apa, dia orang ni ada modal. Kita dari orang industri kita cuma boleh memikirkan untuk mengeluarkan satu naskah itu. Tapi maksudnya kalau kita nak berharap pada orang industri kita sahaja, memang dari segi kepakaran kita ada, tapi dari segi keuangan tu kita tak ada. So jadi macam mana kita nak, macam mana harus kita cari jalan untuk maksudnya orang industri sendiri bergiat sebagai penerbit, ataupun kalau boleh dari segi bentuk bantuan yang bagaimana. Mungkin kalau pihak-pihak bank, maksudnya macam di negara-negara lain kadang-kadang dia orang nak buat filem dah sponsor dah menunggu dah. Mungkin kita di sini kalau ada bank orang yang ada duit ni, boleh dia kata okey, maksudnya dia panggil apa, social service dia lah. Dia kata okey, mungkin social service dia peruntukkan itu boleh membantu orang industri untuk menerbitkan filem. Agak begitu boleh dilakukan dah. Okey. Kalau dari segi penerbit dari warga seni, kita dah boleh nampak ada ramai yang berjaya, yang bermula daripada bidang lakonan, bidang production. Contoh kalau saya boleh bagi, Datuk Yusof Aslam sendiri berjaya, Datuk Aida berjaya, Datuk Roshamno berjaya. Dan ada daripada contoh dulu dalam industri kita dia join as catering company, atau talent agency. Kemudian dia masuk dalam industri sebagai warga seni, kemudian dia jadi penerbit. They all do excellent job sebagai penerbit. Dan kalau kata yang macam tadi, ada orang luar yang berminat, dia ada duit tapi dia nak menerbit, dia bukan orang kita. Saya pernah buat formula ni dulu dan saya rasa alhamdulillah benda tu berjaya. Cara saya adalah, ada satu producer datang kat saya, dia bawa satu funder untuk nak menerbitkan produk drama dia. Funder ni bila dia nampak producer ni produce satu drama, dan dia dapat baca yang okey, keuntungan dia beginilah, dan dia minta saya untuk set up satu production house untuk diri dia juga. Kalau nak ikutkan saya, masa tu keuntungan pada pihak saya. Kalau saya bukakan dia production company, dia ada duit, saya boleh goreng dia macam-macam dan saya boleh pegang company dia sebagai seorang pengarah dalaman. Mungkin itu peluang yang saya mungkin boleh dapat. Tapi saya stop perkara tu. Saya jumpa dengan dia untuk saya terangkan kenapa tidak you timba dulu pengalaman dan ilmu dengan syarikat yang mengajak you sebagai funder ni. Kenapa you nak terus buang dia sebagai producer, you nak produce sebab you ada duit. Saya cakap, what's your point sebenarnya? You tinggalkan kawan ni tadi yang memerlukan you punya duit untuk menerbit, dengan you buka syarikat sendiri dan you panggil orang yang dia kenalkan pada you, saya ni, untuk olah perkara supaya you boleh jadi dapat title penerbit tu. Saya cakap ini salah. Tapi why not kita buat macam ni? Duit yang you ada, you ambil masa 3 tahun at least, duduk dengan kawan penerbit ni, fund dia punya projek, dan belajar dengan dia macam mana dia olah syarikat penerbitan dia, macam mana dia faham tentang bajet dalam skrip dia. Barulah you buka satu company sendiri kalau you dah ada ilmu tu. Ini saya dah buat. Alhamdulillah syarikat tu sekarang dia berdiri dah, dan sampai hari ni dia masih produce, dan dia masih kita boleh panggil dia penerbit yang faham tentang keperluan skrip. Alhamdulillah. Jadi benda ni sebenarnya macam Profesor cakap lah, ilmu tu penting. Dan pada saya, ilmu dan komitmen producer tu dalam industri seni itu lebih penting. Kalau setakat duduk jadi pengalir cash, tak cukup. Dia kena tahu apa cerita yang dia nak sampaikan, ideologi apa yang dia nak sampaikan. Dan kalau boleh
sebenarnya dia ni bertindak sebagai pendakwah sebenarnya dalam industri kalau dia faham. Tapi ialah bukan semuanya tahu tentang apa kita punya misi dalam industri ni sebenarnya kalau dia tak diberitahu. Itu je lah yang saya faham. Okey, kita balik kepada Dr. Mahdi kita. Dok, siapakah yang perlu dipertanggungjawabkan soal pengurusan sama ada kejayaan atau kegagalan? Apa Dr. punya soal pengurusan secara automatik ialah kepada orang yang mulai dengan apa yang dia nak buat. Ya. Di sini ialah seorang penerbit. Seorang penerbit itu ialah ketua kepada pengurusan projek tersebut. Kan? Kalau dia tak ada duit, dia akan cari funder. Dia mulanya begini, kalau proses yang biasa di mana-mana lah. Tapi proses ini tidak rigid, dia tidak mesti sama. Ya, proses ini boleh saja datang daripada mana. Kadang pelakon buat skrip pun boleh jadi projek. Ya. Tetapi the central figure, pihak yang utama di sini adalah penerbit. Karena penerbit adalah bertanggungjawab terhadap segala aspek pengurusan filem daripada mula idea nak buat sehinggalah kepada ianya dipasarkan dan sebagainya. Okey. Jadi apabila seorang penerbit itu dapat suatu naskah yang dianggap direnung-renungkan, dipikir-pikirkan relevan untuk diterbitkan. Apa saja tujuanlah, maka dia akan merancang satu proses yang dipanggil pembangunan, development stage. Peringkat development stage tadi daripada idea tadi, di develop idea tadi. Kalau sudah ada skrip tadi pun di develop lagi. Kalau belum ada skrip mula di develop dengan melantik seorang penulis skrip atau beberapa orang pembentuk idea membangunkan idea tadi. Filem bermula dengan idea, ini penting. Kan? Idea itu harus dibangunkan. Kalau idea ini datang daripada sebuah skrip lengkap pun tak apa. Skrip ini masih perlu diolah untuk bagi tujuan matlamat si penerbit tadi. Penerbit tadi pun merancang penerbitannya. Oh, aku nak buat cerita ni sekian, konsep dia begini, tujuan dia begini. Aku tahu marketing sekarang ni, dalam market sekarang ni, produk yang kompetitif cerita hantu contohnya kan. Cerita ni ada elemen yang boleh disesuaikan. Ataupun ada satu idea baru. Atau aku nak buat sesuatu yang baru mengejutkan dunia. Keluar daripada cerita hantu tadi. Ini adalah apa saja kira-kira. Ini akan boleh dilakukan dengan baik melalui pertimbangan apa yang dia tahulah. Ya. Kalau luas pengetahuan dia, banyak kajian dia, ratusan filem dia dah nonton. Dia telah mengikuti banyak rekod produksi daripada dalam dan luar negeri. Maka gaya pertimbangan dia tu akan lagi jadi mantap. Betul? Lalu dia bangunkan idea tadi melalui proses penulisan dan juga writing and rewriting sehingga final. Selepas itu dia pun lantik seorang pengarah filem. Pengarah filem tadi masuk membaca naskah tadi. Oh, I like the story katanya, kan? Okey, kita penerbit pendengar. Habis macam mana kita nak, how do we go about this project? Oh, elok kita berkolaborasi dengan sebuah syarikat di Timur Tengah, kata pengarah tadi. Kan? Tujuannya begini-begini. Jadi penerbit ni menimbang semua aspek. Kan? Lalu dia merancang produksi ini. Yang ini paling penting peringkat pertama. Lepas tu, oh kita gandingkan pelakon Malaysia, Indonesia. Contohnya, kan? Supaya kita dapat penetrate market Indonesia. Market Indonesia, macam mana cara kita nak masuk? Kita tak boleh masuk gitu saja. Misalnya kan, dulu Indonesia ada satu peraturan yang disebut sebagai filem Malaysia, kalau masuk Indonesia dipanggil filem made in Indonesia. Filem Indonesia masuk Malaysia, jadi filem made in Malaysia. Maknanya tidak ada cukai masuk dan sebagainya. Dulu ada. Tapi ini semua ni sudah terabai, saya tak tahu kenapa. Kan? Sedangkan Indonesia ni adalah the bulk of market bagi filem Malaysia. Kita, penerbit kita hari ini nampaknya tidak memikirkan kawah besar di Indonesia ni sebagai kita punya medan, kan?
selain daripada Upin dan Ipin lah, kan, yang dapat manfaat daripada ini. Contoh kan, jadi dirancang. Selepas itu dia pun ada satu complete set, baru dia cari funder. Dan dia tahu funder, dia pula penerbit terkenal, telah menjayakan beberapa banyak rekod filem baik. Dia pun cari funder. Funder ni sama ada banker ataupun studio filem atau penerbit lain atau ahli perniagaan atau syarikat GLC, Felda ke TNB ke apa saja. Itu semua. Jadi kekuatan penerbit ni tadi, projek ini akan hanya menjadi realisasi setelah penerbit ini satu. Jadi kemahiran penerbit berada di hadapan. Ini dulu. Jadi kemahiran ini perlu ada supaya kita dapat bergerak. Memang ini trend, cara pengurusan yang dibuat oleh di seluruh dunia. Kan, saya nak bagi satu contoh ni, apa nama ni, kebetulan saja. Siapa nama anak tiri Datuk Seri Najib, nama Riza apa nama? Reza. Ya? Reza. Riza apa benda ni? Riza anak tiri Datuk Seri Najib yang menjadi penerbit kepada filem The Wolf of apa? The Wolf of Sebuah filem Hollywood lah. Kan? Reza. Kan? Reza Aziz. Reza Aziz, kan? Dan dia dapat investor tambahan daripada funder daripada negara-negara lain. Kan? Dan dia bawa filem dia ke Hollywood. Kita patut belajar daripada dia sebagai satu contoh. Penerbit yang tahu mencari sumber dana daripada Arab, daripada apa segala macam ini, daripada dana, dan dapat masuk ke penetrate laluan Hollywood. Itu pengalaman yang orang negeri kita tak ada. Dia seorang saja ada. Kita tolak soal politik apa semua itu ke tepi. Tapi pengalaman dia ni sangat kaya. Kan? Itu adalah penerbit sebenarnya. Kan? Dan kita bilang, kalau kita sudah ada satu projek yang baik, yang meyakinkan, ada pelakon besar di sana, kita bawa jumpa saudagar besar Tokyo seperti ini, dan kita terkenal sebagai penerbit yang menguruskan projek yang berjaya, kita bisa. Itu cara dia. Bukan kita di sini sudah silap faham. Kita menganggap kalau kita ada syarikat, kita pergi daftar syarikat Sdn Bhd, ada duit RM50,000, pakai budak Profima masuk dalam, seorang jadi bot, kita dapat lesen finas, ya. Kan? Maka kita adalah penerbit. Sedangkan kita sebelum ini hanya jual cencaluk aja. Kan? Contohnya. Maka kita bergaya lah. Suat khabar pun yang tak memikir panjang ni terus. A film producer and whatsoever, dia mengklaim. Kan? Kita tersangka di sana. Tambahan pula, mereka ni mukakan proposal yang baik, dapat pula dana BKD dan sebagainya. Tapi kita akan macet di sana. Kita macet di sana. Jadi ini harus diperbaiki. Dan tadi saya rasa satu perkara yang sangat penting, persatuan-persatuan mesti memainkan peranan untuk memperbaiki, mengemas-kini apa-apa yang patutlah untuk ahli masing-masing, supaya tingkat keupayaan, setiap daripada sektor tadi meningkat. Saya sebut tingkat keupayaan ini ditingkatkan sebab saya duk bimbang. Persatuan nampaknya hanya sebut tentang kebajikan dan soal cari makan saja hari ini. Saya selalu menyebutkan, pekerjaan filem bukan hanya tentang cari makan. It is not only about sesuap nasi. Pekerjaan filem adalah kebertanggungjawaban untuk membangun sebuah industri yang mempertahankan kewujudan kita sebagai satu manusia atau masyarakat berbangsa. Sebagai contoh, hari ini orang tak sebut lagi filem Melayu. Filem Melayu akan tak ada besok. 5 tahun lagi, nobody will talk about Malay film. Semua orang bercakap tentang filem Malaysia. Bila sebut Malaysia, semua filem-filem yang bukan Melayu juga akan mengatakan bahawa mereka adalah filem Malaysia. Bumi ini adalah satu-satunya bumi yang ada filem Melayu. Seandainya tidak ada lagi filem Melayu dari bumi ini, maka tidak akan ada lagi filem Melayu di dunia ini. Ya, ini tanggungjawab siapa? So kita baiki. Saya tak mengatakan orang buat salah kepada. Saya kata mari kita renungkan baiki.
pekerjaan masing-masing. Kita kemaskan. Kalau persatuan, kita tengok ahli-ahli kita apa patut kita bagi tambah lagi. Selain daripada menjaga kebajikan dan maruah kita di sana. Isu dia sekarang ni ialah di ketika kita sedang sibuk tentang soal cari makan dan sebagainya dalam melindungi ahli-ahli yang pelbagai ni. Ahli kita ni ramai. Ada yang memang ada tahap dia bagus, ada yang langsung tak tahu apa pun. Kan? Jadi kita nak membela semuanya sebagai satu bakul, dalam satu bakul. Ini adalah cabaran kepada kepimpinan persatuan kan. Pada masa sama, persatuan nak memikirkan survival industri pada masa depan. Industri filem Malaysia, industri filem Melayu. Kita nak sabarkan. Dan kalau kita boleh kemaskan ini, kita coba identify, rancang apa yang boleh. Setakat yang kita masih sempat. Yang saya nak sebutkan begini. Pada ketika kita sedang sibuk dengan isu-isu yang ini, yang sentiasa tak habis ni, ilmu pengetahuan, keupayaan teknologi dan juga daya fikir orang lain sudah menjangkau, melepasi daripada masalah yang kita hadapi sekarang. Mereka sudah pergi kepada virtual cinema. Mereka telah pergi kepada sinema maya dunia. Kita masih lagi bercerita tentang soal cari makan tadi. Ya. Sementara soal cari makan tadi penting, tapi soal kita memikirkan soal 5 tahun akan datang, apakah wajah, apakah pencapaian yang kita nak buat. Kita nak harap kerajaan untuk ada pelan pembangunan 5 tahun akan datang. Yang itu di luar kuasa kita. Kenapa doktor kata ini mungkin akan berlaku sekiranya filem Melayu ni mungkin akan hilang di dunia ni, kerana yalah sekarang ni kita lebih bercakap kepada satu Malaysia. Maksudnya kita buat produk pun produk Malaysia. Jadi filem adalah filem Malaysia, betul lah. Bila filem Malaysia ni sama ada filem Melayu, filem Cina, ataupun filem India, tapi dia kalau kata filem Malaysia ni lebih kepada multiracial, ini satu filem tu. Tapi wajah betapa intipati atau isi dalam cerita sebuah filem itu Melayu hilang. Macam mana doktor boleh cakap itu? Dan saya nak sebut begini, satu perkara yang saya hari-hari bercakap atau selalu ulangkan, kita tidak boleh menganggap bila sebut Malaysia tu mesti pelbagai. Ya? Kita sebut Malaysia dia mesti pelbagai kaum, mesti kita ada pelbagai kaum. That is not Malaysian in real definition. Bila sebut Malaysia, dia adalah apa saja yang lahir dari bumi ini. Kan? Kalau kita sebuah cerita kita ialah tentang seorang nelayan tua Melayu. Dia adalah sebuah cerita tentang manusia Malaysia. Ya kan? Ya. Dia adalah filem Malaysia. Okey? Kita kata. Tetapi kita sebagai pemikir filem, karyawan filem, yang kita selalu orang sebut ahli seni. Seni ini artinya halus, ketinggian daya fikir. Ya. Semua kita panggil ahli seni lah. Bolehlah, tak apa. Untuk membina confident. Ya. Tapi kalau kita dah mencari sebuah filem Malaysia, filem Melayu, semua filem Melayu adalah filem Malaysia, kerana akar persoalan negara ini. Ya. Cerita nelayan di kampung, cerita seorang penarik beca, atau cerita seorang eksekutif Melayu yang masalah keluarga contohnya. Kedua, dalam cerita itu tidak ada keperluan bangsa lain contohnya. Tak adalah. Maka dia filem lahir dari Malaysia. Ya. Okey. Tanggungjawab kita ialah, ini ada dua perkara tanggungjawab seorang karyawan filem Melayu. Pertama, tanggungjawab kita yang pertama ialah melahirkan sebuah cerita Malaysia yang kebetulan persoalannya persoalan Melayu. Maka apabila filem Malaysia persoalan Melayu itu menjadi projek kita,
Maknanya projek tersebut adalah projek filem Melayu. Kan? Dia adalah filem Melayu. Kan? Filem Melayu bertolak daripada zaman Singapura 1933 sehingga sampai kepada sekarang. Itu filem Melayu. Kan? Filem Malaysia ialah apabila Malaysia melahirkan filem sendiri pada tahun 70 lebih sampai sekarang. Dan itu filem Malaysia semua sekali. Tapi di sana ada filem Melayu. Cuma kita jangan segan untuk menyebut filem Melayu sebab kawan-kawan kita daripada keturunan Tionghoa dan India, dia emphasis tentang filem Tamil, tentang filem Tionghoa tadi. Malah mereka ada dua festival, festival filem Tamil Malaysia, festival filem Cina Malaysia. Kita tak ada festival filem Melayu. Kita hanya mau Malaysia semua. Kita jangan silap bahawa Malaysia bukan berarti pelbagai. Malaysia adalah sebuah entiti negara bangsa. Negara bangsa bagi Malaysia hari ini adalah kebetulan masyarakat berbagai. Itu negara bangsa. Tetapi ciri-ciri negara bangsa tadi harus ada. Apakah ciri negara bangsa? Iaitu akarnya bumi ini. Kalau filem tidak lahir daripada akarnya bumi ini, maknanya persoalan tentang orang Malaysia, maka dia tidak boleh menjadi sebuah filem Malaysia. Kalau ada sebuah filem Tamil mengenai sesuatu yang Tamil lah, cerita Tamil yang tak berakar dari bumi ini, cerita dia. Kan? Itu payah, kita tak boleh mengatakan. Bukan kerana dia ada lesen daripada Malaysia, maka dia keluar, dia menjadi filem daripada Malaysia. Dan lebih parah, kalau dia pergi keluar negara, di Amerika contohnya, dia menjadi dia kata dia wakil Malaysia. Dan saya ingat dulu ada satu filem yang di festival di Hawaii, sebuah filem Malaysia, Spinning Gasing, dibawa ke festival filem di Hawaii. Masuk bertanding, juri bertanya. Juri tanya apa? Why you don't have Malay language for this film? Ya. Ini cerita dah. Cerita Spinning Gasing. Tapi bahasa dia bahasa Inggeris. Ya. Tak ada. Jadi akarnya tak sampai. Itu cerita dia kan. Saya bukan mengatakan ya filem adalah bebas, filem adalah medium ekspresi yang semua orang boleh buat. Tetapi representation yang kita nak kemukakan dalam sebuah festival besar, kan? Kita tak mahu kita dipandang kecil oleh orang lain. Kalau sebuah filem tentang budaya Melayu, biarlah bahasanya bahasa Melayu. Kalau sebuah filem di estate umpamanya orang Tamil, India bercakap Tamil, biarlah dia bercakap Tamil. Ya? Itu betul. Sebab itu akar kita. Kan? Dan kalau orang semua dalam satu situasi di mana kita ada segala bangsa, kita bercakap dengan bahasa yang boleh timbul antara bangsa. Dan bila orang tadi balik ke rumah dia, katalah Cina yang salah seorang tadi, dia balik dia cakap Cina, biarlah dia cakap Cina. Itu tak apa. Tetapi keutamaan dia adalah language. Language of film is visual language. Kelemahan kita sekarang, language kita lemah. Film language kita lemah. Verbal language kita pun lemah. Tahu tak? Itu kita dapat. Jadi maknanya definisi tentang filem Malaysia dan filem Melayu tadi harus jelas supaya adil kepada semua. Dan yang paling filem Malaysia ni dari segi bahasa pada saya bukan bahasa utama. Itu bahasa verbal, bahasa pengucapan. Kalau kita bercerita sebuah cerita itu melalui bahasa visual. Maksudnya dia punya definition dia. Adakah kita nak buat filem Malaysia ni disebabkan bahasa masing-masing? Bahasa pertuturan ataupun pelakon campuran ataupun bagaimana? Okey. Pada saya senang saja. Satu, kita mengambil nombor satu persoalan cerita. Cerita dia mesti
berakar dari bumi ini. Baru kita kata itu filem Malaysia. Cerita ini adalah tentang sesuatu yang lahir dari tanah ini. Apa saja yang ada lah, dari segi sejarahnya ke apa ke gitu gini, perhubungan manusia ke, itu adalah asas story idea. Yang keduanya, komponen dalam cerita tadi. Oleh kerana filem adalah penceritaan sinema, maka yang bercerita tadi adalah visual storytelling. Dialog last. Bila masuk dialog, dia adalah verbal language. Yang tadi kita dahulukan visual language, cinematic language. So storytelling film mesti menggunakan cinematic language dulu. Lepas tu baru verbal language. Verbal language tadi ikut keperluan. Kalau seorang Melayu dengan seorang Melayu, mereka harus berbicara dalam bahasa Melayu yang bagus, baik. Bila dia jumpa dengan seorang watak keturunan Cina misalnya, mereka bercakap dengan bahasa Melayu yang baik juga, kan? Tapi apabila Cina tadi bercakap dengan ayah dia atau kawan dia dalam bahasa Cina, mereka harus bercakap dalam bahasa Cina yang baik juga, kan? Dan semua ini diikat oleh persoalan yang berakar umbi tadi, kan? Maka originality karya Malaysia itu lahir, kan? Kita sekarang masalah kita gini, bila kita sebut Malaysian, kita nak guna bahasa Inggeris sebagai medium of communication. Kan? Cerita apa nama? Olah bola ke apa nama? Olah bola gunakan bahasa apa? Melayu. Campur. Bahasa Melayu campur. Kan? Kita kalau terlalu campur, kita sudah hilang dia punya texture filem tersebut. Nilai budaya dia kita hilang. Kalau kita ikut pada kita punya dasar perfilman negara, kita punya 70% dalam bahasa. Itu definasi rigid, definisi orang yang tak terlibat dalam dari seni pengkaryaan. Kan? Kita tak boleh gunakan secara rigid, secara keras peraturan ini, sebab ini adalah karya. Pengkaryaan dia mesti bersifat fleksibel. Yang penting how effective is the storytelling. Pada saya senang saja. Pada saya ialah tentang cinematic visual yang kita hantar. Kan, malangnya kita terlalu banyak buat program TV. Bila kita buat filem, kita buat TV di filem. Kan, kita gunakan dialog. Dialog kita pula lemah. Lakonan pun lemah, contohlah. Kan. Jadi kita macet, lemah di sana. Saya bukan mengkritik, saya cuma menyampaikan pemerhatian. Kita harus perbaiki ini semua. Jadi kalau filem Malaysia, dari segi pengurusan, pertama, filem Malaysia mesti membawa nilai Malaysia. Apa sajalah. Dan persoalannya ya, mesti persoalan yang berpijak di bumi Malaysia. Yang akarnya dari Malaysia. Akar ni maksudnya termasuk sejarah, ya, budaya, warisan. Yang saya katakan filem Melayu harus ada ni tadi penting. Sebab kita nak fokus. Filem Melayu ni masih lagi banyak khazanah Melayu. Dari zaman dahulu sampai sekarang, dari Perlis sampai ke Sabah. Banyak khazanah Melayu yang tidak diangkat sebagai idea filem. Kan? Kita sebut nak buat action movie, boleh lah. Tapi yang terbiar selama ini adalah khazanah dunia Melayu. Khazanah dunia Melayu. Di Kelantan saja pun ada banyak ciri-ciri warisan kebudayaan yang kita harus terjemahkan. Kan? Begitu juga dalam Islam. Apa-apakah falsafah pemikiran Islam di dalam Al-Quran yang berasaskan kepada nilai budaya tempatan, kita masih belum terjemahkan, ya, dalam kehidupan. Ini menjadi tanggungjawab orang filem. Orang filem tadi itu yang saya sebut tadi, bukan hanya tentang cari makan saja, dapat makan selesai. Kita harus melahirkan karya-karya yang baik berasaskan kepada pemikiran dan juga berasaskan kepada falsafah Melayu Islam dan sejarahnya. Itu tanggungjawab orang Melayu. Tapi kalau kita buat filem Malaysia mengikut definisi kita tadi, itu yang tadi. Tapi kita tak boleh biarkan tak ada filem Melayu tadi. Sebab khazanah persoalan Melayu ni masih terlalu banyak yang terbiar, yang tak kita sentuh atau angkat. Apatah lagi kalau kita katakan Islam sekali, Melayu Islam, khazanah Melayu Islam
yang banyak yang terbiar di negara ini dari Perlis sampai ke Sabah yang tidak kita sentuh sebagai sumber penceritaan filem kita masih menunggu kerana siapa yang nak buat ni ya. Sudah tentu kita dipersalahkan nanti kalau 5 tahun 10 tahun akan datang langsung orang tak kenal. Kalau saya cerita apalah, kita cerita P. Ramlee saja. Hari ni pun orang tak tahu siapa itu P. Ramlee. Tak disebut lagi pun. Okey, dalam masa yang sama untuk rakan-rakan kita yang tengah bersiaran bersama sepetang bersama KMN, boleh juga mengajukan soalan-soalan kepada panel-panel kita. InsyaAllah kita akan dapat melayani. Ya. So satu lagi doktor soalan ni pada Kalam. Apakah impak besar kepada tenaga kerja produksi dan teknikal jika pengurusannya gagal ataupun berjaya? Okey. Di belakang tabir ada macam-macam masalah yang orang sebagai penonton tak tahu di belakang tabir, kerja-kerja belakang tabir. Kalau pengurusannya tidak berjalan dengan baik, maksudnya kegagalan tu akan dicapai. Maksudnya kegagalan mungkin dari segi cerita siap, tak ada masalah. Tapi dari segi keperluan-keperluan untuk menyiapkan tu je yang jadi masalah. Contoh, bila pengurusan ni tidak berjalan atas kapasiti profesionalism, lebih kepada kronism, kaki kipas, tikam belakang, ini yang jadi impact paling besar kat dalam satu-satu production. Ya. Ini yang kita berdepan dalam persatuan kita juga, Persatuan Pekerja Belakang Tabir. Bila satu-satu production house nak menyiapkan satu filem, bajetnya tentu ada. Tapi bila sampai di bahagian pihak pengurusan, tiba di tangan pekerja-pekerja, imbuhan yang patut diorang terima, benda tu tak setaraf dengan kerja yang nak dilakukan. Jadi kat sini pun dah cukup kepincangan yang kita nampak dalam pengurusan production tu. Jadi rate di dalam produksi kita pun masih terumbang-ambing. Maksudnya kalau kata orang A ditawarkan untuk satu-satu jawatan dalam production dan kemahiran yang dia bawa tu kita boleh consider A punya kemahiran, tapi harga A yang dia minta tu tak boleh dicapai oleh pihak production, ada orang B yang dengan pengalaman B dia dan kemahiran B dia akan tikam di belakang untuk dapatkan kerja-kerja tu. Kat sini yang berlaku kepincangan. Bukan setakat pekerja production, pengarah pun terkena benda-benda yang sama. Jadi kalau perkara-perkara profesional ni tak dapat ditangani oleh produser, penerbit atau pekerja above the line, kat sini kita tak payah nak cerita lebih jauh lah tentang kejayaan satu-satu filem tu. Tapi saya nak tarik sikit. Saya tertarik dengan pendapat profesor tentang filem Malaysia, definisi filem Malaysia. Pada saya kita dah tengok dah filem yang pelbagai bangsa ni daripada zaman P. Ramlee lagi. Contoh watak-watak jaga depan studio Ampas, watak Apek yang masuk dalam kereta P. Ramlee dalam cerita Madu 3. Itu semua dah ada kepelbagaian kaum di dalam satu-satu filem daripada zaman Jalan Ampas lagi. Jadi hari ini cuma rentetan penyambungan je filem konsep Malaysia berpelbagai kaum. Cuma saya daripada 3-4 tahun lepas saya ada bertanya dengan diri sendiri, ke mana dah filem kita yang berbentuk filem purba kita, yang ada pesilat, yang ada herba-herba Melayu diguna pakai, ada permainan-permainan Melayu, budaya Melayu yang ada, yang sepatutnya ada dalam production tu. Ke mana produk ni pergi dah tak ada. Sebab bila kita bercerita tentang filem purba, filem silat, kebanyakannya bangsa lain tak akan mungkin terlibat dalam drama-drama atau filem yang macam ni, sebab diorang belum terlibat dalam era tu. Kenapa kita tak angkat filem yang sebegini sebagai filem Melayu, berbanding filem hari ni yang you naik Mercedes, you kerja di office mewah apa semua, suka tak suka penglibatan bangsa Malaysia tu akan berlaku.
dan penggunaan bahasa bukan 100% bahasa Melayu tu akan terjadi rojak bahasa sebab cerita zaman Malaysia. Tapi kalau kita cari cerita-cerita yang boleh diangkat daripada sejarah, daripada pahlawan kita yang membentuk cerita-cerita purba, mungkin di sini yang kita boleh angkat filem Melayu sebenar, sejati. Sebab background, skrip, pelakon, pengarah, mesti yang terlibat adalah daripada orang-orang yang berasal daripada bangsa asal ni sendiri. Jadi itulah pendapat saya. Okey, bersama kita juga pada petang ni ramai kawan-kawan kita daripada industri yang saya ternampak sini, pelakon Kapten Muhammad Noor Bond, Fadil Idris, seorang pengarah seni, producer kita, producer hebat iaitu Muhammad Noor Kadir, Kuasa Tech Pictures pun ada di sini dan dia amat bersetuju dengan komen daripada doktor